Assalamualaikum. Nama saya Syed Afizuddin bin Julihi. Nombor kad meter saya 09 DKM 23F1105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazmi Hanif bin Abu Mawan. Nombor kad matrik saya 09 DKM 23F1068. Saya Muhammad Fakri Afiq bin Abdul Samad. Nombor matrik 09 DKM 23F1028. Saya Lavina anak perempuan Raja Syukumar. Nombor matrik 09 DKM 23F1034. Dan saya Putri Ain Asira Bukti Johari. Nombor matrik 09 DKM 23F113. Saya Nur Batisha Balkis binti Nur Asmadi. Nombor matrik 09 DKM 23F1056. Kami dari grup 4, kami akan membentangkan tajuk Gas Metal Arc Welding GMAW. Kandungan yang pertama, definisi GMAW berkenaan dengan prinsip. Yang kedua, kaedah kimpalan, mesin kimpalan, gas pelindung dan elektrod. Yang ketiga, jenis arus kepada kimpalan dan polariti. Yang keempat, kesan kekutuban pada proses kimpalan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan GMAW berbanding dengan kimpalan arka yang lain. Seterusnya, definisi gas metal arc welding amat dikenali juga sebagai MIG welding. Ia menggunakan elektrod yang amat kecil diameternya dan menggunakan juga gas tambahan atau gas campuran. Terdapat beberapa gas campuran iaitu gas helium argon, karbon dioksida untuk melindungi gas luar memasuki kolam kecairan semasa mengimpat. Apabila proses ini dilakukan ke atas, istilahnya telah bertukar kepada kimpalan arka gas logam GMAW. Kaedah kimpalan. Yang pertama, kimpalan menggunakan gas pelindung dan kawat pengisian automatik untuk menyatukan logam. Yang kedua, mesin kimpalan. Mesin kimpalan arka adalah merupakan sebuah alat ubah perendah, iaitu mengubah dari voltan tinggi kepada voltan rendah, tetapi menghasilkan arus yang tinggi untuk menerbitkan arka bagi kegunaan mengimpal. Dilengkapi dengan kabel pemegang elektrod dan juga kabel bumi ke meja kerja. Yang ketiga, gas pelindung. Pilih gas pelindung yang sesuai berdasarkan bahan dan proses kimpalan. Gas pelindung biasa termasuk argon, karbon dioksida atau campuran kedua-duanya. Yang keempat, sambungan elektrod dan bahan kerja. Sambungkan pistol kimpalan ke mesin kimpalan. Sambungkan bahan kerja ke terminal positif dan elektrod ke terminal negatif. Seterusnya, apakah jenis-jenis polariti dalam kimpalan? Terdapat 3 jenis kekutuban utama dalam kimpalan, ialah kekutuban lurus arus terus, kekutuban songsang arus terus dan kekutuban arus ulang-alik. Kekutuban lurus arus terus VCN berlaku apabila plate positif dan elektrod negatif menyebabkan elektron pergi dari hujung elektrod ke plate asas. Dalam kebanyakan kes, kira-kira 2/3 daripada haba arka dijana pada elektron, manakala 1/3 lagi adalah pada plate asas. Hal ini kerana elektrod cair dengan cepat dan kadar pemendapan logam meningkat. Pada sisi negatifnya, plate cenderung tidak bercantum dengan betul kerana bahagian haba yang lebih rendah. Gabungan yang tidak mencukupi, kekurangan penembusan yang betul dan tertulang yang tinggi adalah beberapa kecacatan yang agak biasa. Seterusnya, jenis arus kepada kimpalan dan polariti.
Dalam kimpalan, terdapat dua jenis arus yang digunakan, iaitu arus terus dan arus ulang-alik. Kimpalan arus terus iaitu DC boleh dikelaskan lagi dengan kepada dua kekutuban. Yang pertama, kekutuban lurus, ECN, elektrod arus terus negatif. Elektrod adalah negatif dan bahan kerja adalah positif. Persediaan ini sering digunakan untuk penembusan dalam apabila mengimpal bahan tertentu. Yang kedua, kekutuban songsam, ECEP, elektrod arus terus positif. Elektrod adalah positif dan bahan kerja adalah negatif. Ia biasanya digunakan untuk kadar lebur yang lebih cepat dan kadar pemendapan yang lebih baik dalam proses kimpalan tertentu. Seterusnya, jenis arus kepada kimpalan dan polariti. Gas dan tanpa gas menggunakan kekutuban yang berbeza. Jika anda mengimpal dengan gas, maka anda perlu menetapkan mesin anda kepada DCEP, kekutuban positif. Jika anda mengimpal tanpa gas, anda perlu menetapkan mesin anda kepada DCEN, kekutuban negatif. Seterusnya, kesan polariti pada proses kimpalan. Kekutuban adalah penting untuk difahami oleh pengimpal kerana ia secara langsung memberi kesan kepada kualiti dan kekuatan kimpalan. Jika pengimpal memilih polariti yang salah, masalah boleh timbul seperti penembusan yang tidak berkesan, percikan dan kehilangan kawalan arka kimpalan. Kelebihan GMAW mudah dipelajari. Berbanding dengan proses kimpalan lain, kimpalan GMAW dianggap mudah untuk dipelajari dan merupakan operasi satu tangan. Yang kedua, serbaguna. Kimpalan GMAW boleh digunakan untuk mengimpal pelbagai logam dan alloy. Terdapat pelbagai bahan elektrod wayar pengisi membolehkan pelbagai kimpalan. Yang ketiga, kurang pembersihan. Gas pelindung merupakan arka semasa proses kimpalan. Bermakna terdapat pengeluaran percikan dan sangat minimum dan kurang pembersihan selepas kerja. Kekurangan GMAW. Yang pertama, logam. Logam mesti bersih untuk memastikan gabungan yang betul. Yang kedua ialah kos. Kos mesin kimpalan GMAW adalah agak tinggi di hadapan dengan keperluan untuk penyelenggaraan yang betul dan penggantian alat ganti. Yang ketiga, terbakar. Terdapat potensi untuk terbakar melalui bahan yang kurang daripada 0.5 mm tebal, menjadikan proses itu pilihan yang kurang sesuai untuk digunakan dengan logam tipis tertentu. Alatan GMAW. Yang pertama, mesin kimpalan. Unit bekalan kuasa mestilah jenis yang boleh bekalkan kuasa tenaga yang tetap dan mestilah disiplin dari jenis yang bersesuaian dengan penggunaannya. Voltan liter terbuka hendaklah cukup kuat bagi menghasilkan panjang arka dan voltan pada arus kerja yang maksimum. Yang kedua ialah feeder wire. Unit penyuap elektrod mengandungi motor elektrik, pemusing roda dan alat ganti untuk mengekalkan jajaran dan tolakan elektrod. Yang ketiga ialah welding gun atau torch. Ia digunakan untuk mengawal jarak arka pada benda kerja. Aksesori yang digunakan adalah seperti berikut: touch body, on and off switch, spot winding spacer attachment, gas diffuser, spare shrouds, torch head assembly dan contact tip. Yang keempat ialah regulator and flow meter. Fungsi regulator dan flow meter ini ialah sebagai membenarkan aliran gas dan pada silinder kepada satu tekanan yang ditetapkan bagi satu kerja pada tekanan yang diperlukan. Ia juga mengurangkan tekanan tinggi dari dalam silinder dengan selamat. Flow meter adalah tempat melihat bacaan tekanan gas yang dikehendaki oleh seorang penyimpan. Yang terakhir ialah alatan tangan. Alatan tangan yang biasa digunakan sebelum dan selepas proses menyimpan adalah seperti berikut. Yang pertama ialah kikir. Ia digunakan untuk mengikir sudut tepian plat. Yang kedua ialah ragum untuk memegang benda kerja yang panas. Yang ketiga ialah penukul dan pahat. Digunakan untuk membuang spatter pada plat. Yang terakhir ialah brush dawai, iaitu digunakan untuk membuang benda asing pada benda kerja. Saya nak terangkan tentang keperluan keselamatan. Yang pertama, baju bengkel keselamatan. Sebelum masuk bengkel, kena pakai pakaian yang bersesuaian untuk kerja-kerja kimpalan
seperti jaket kerana kainnya tebal dan melindungi badan atau anggota lain daripada percikan arka. Yang kedua, kena pakai pelindung mata atau goggles sebab ia boleh melindungi mata daripada sebarang kecederaan semasa melakukan kerja-kerja seperti mencanai. Yang ketiga, kita hendaklah pakai kasut keselamatan. Kasut keselamatan melindungi kaki daripada terhempap objek keras atau terpijak objek tajam. Yang keempat, sarung tangan. Kalau sarung tangan tu kena pakai leather glove. Sarung tangan digunakan untuk melindungi bahagian tangan daripada terpegang benda panas, tajam ataupun terkena percikan arka semasa kerja-kerja kimpalan dijalankan. Yang kelima, pakai pelindung muka. Digunakan untuk melindungi mata semasa mengimpal supaya hasil kimpalan dapat dilihat semasa proses kimpalan dijalankan dan bertujuan melindungi muka dari percikan arka. Slide seterusnya, saya nak cakap tentang jenis-jenis kimpalan GMAW. Terdapat 5 jenis kimpalan GMAW. Yang pertama, butt joint. Yang kedua, lap joint. Dan yang ketiga, T-joint. Yang keempat, corner joint. Dan yang terakhir, edge joint. Seterusnya, saya nak terangkan tentang komponen GMAW. Terdapat 5 komponen dalam GMAW. Yang pertama, electrode. Yang kedua, arc. Dan yang ketiga, weld poodle. Yang keempat, shielding gas. Dan yang kelima, solidified weld metal. Arah pergerakan untuk GMAW ni seret pada kepingan logam nipis dan tolak pada bahan yang lebih tebal. Yang seterusnya, electrode GMAW ialah kawat logam dimakan melalui pistol oleh penyuap wayar dan diukur dengan diameternya. Seterusnya, arka. Arka elektrik berlaku dalam ruang yang diisi gas antara wayar, elektrod dan bahan kerja. Lopak kimpalan. Apabila elektrod, wayar dan bahan kerja menjadi panas dan cair, ia membentuk kumpulan bahan cair yang dipanggil lopak kimpalan. Inilah yang diperhatikan dan dimanipulasi oleh pengimpal semasa mengimpal. Seterusnya, kecacatan dalam kimpalan. Kecacatan kimpalan ditarifkan sebagai ketidaksempurnaan yang mana saiz, bentuk, orientasi, lokasi atau sifat-sifatnya menjadikan ia berbahaya kepada kegunaan pada servis apabila melebihi toleransi yang dibenarkan untuk sesuatu rekaan. Kecacatan terbagi kepada dua, iaitu kecacatan dalaman dan luaran. Antara jenis-jenis kecacatan luaran dan dalaman adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, hakisan iaitu undercut. Yang kedua, keliangan iaitu porosity. Yang ketiga, percikan logam iaitu sepata. Keempat, kurang penembusan iaitu incomplete penetration. Kelima, kurang panduan. Kurang panduan iaitu incomplete fusion. Dan sekali, rupa kimpal yang buruk. Bagi kaedah dan cara kerja, apa yang kita fahami, penyelarasan amat penting sebelum kita melakukan kerja mengimpal. Ia akan mempengaruhi kualiti kerja kimpalan sekiranya tidak dilakukan dengan baik dan sempurna. Oleh itu, terdapat langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama sekali, kita perlu pastikan suis pembekal kuasa elektrik dihidupkan. Selain itu, suis pembekal dalam keadaan baik dan sempurna. Yang paling penting, kita perlu pastikan tiada berlaku lintang pintas bagi menjamin keselamatan pengguna daripada tercedera. Okey, yang kedua, pastikan filler wire yang digunakan iaitu gelung dawai penambah dan kodnya adalah jenis filler wire aluminium ER5356. Yang ketiga, kita perlu periksa semula mesin dan pastikan saiz filler wire dengan roller bersesuaian kerana ia akan menyebabkan perjalanan yang akan terganggu disebabkan saiz roller yang kecil atau terlalu besar. Selain itu, saiz filler wire yang digunakan dalam aluminium adalah berdiameter 1.2 mm. Yang keempat, kita perlu periksa hos yang hendak dipasangkan pada regulator. Yang paling penting, pastikan hos tidak berlaku kebocoran di sekelilingnya. Dan sekiranya terdapat kebocoran gas, kita perlu gunakan buih sabun.
Setelah selesai siap memasang regulator, pastikan tiada lagi kebocoran kerana ia akan menyebabkan pembaziran gas. Dan kemudian laraskan flow meter. Yang kelima, selepas menghidupkan Swiss mesin, kita perlu laraskan karen dan bolton yang bersesuaian dengan proses yang hendak dilakukan, iaitu proses kimpalan aluminium. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, kita perlu buat pemeriksaan yang terakhir, iaitu pastikan kabel bumi dan kabel menyimpan, iaitu torch, telah diselenggara dengan baik sebelum melakukan proses mengimpal. Dan yang terakhir, kita orang ada sediakan video pendek yang kita orang ambil daripada TikTok, iaitu pasal welding lah. Yang video pertama ni dia cerita pasal kesalahan ketika welding. Kalau kita tengok video ni, dia dekat angle yang salah tau, kedudukan angle yang salah. So inilah dia punya angle yang betul ketika welding tu. Okey, bagi video yang kedua pula, dia cerita pasal cara-cara yang betul ketika welding. Kalau kita tengok dia welding tu lawa je kan. Sebab apa? Sebab dia punya kedudukan dia tu betul, kedudukan angle dia tu. Sebab tu lawa je. And dia buat ni tak terlalu laju and tak terlalu slow, 50-50 lah, sebab tu lawa. So inilah cara yang betul ketika welding. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.